Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Ketika kita mendirikan salat, sama ada salat fardu ataupun solat sunat, manakah tempat yang paling hampir kita dengan Allah? Artinya masa kita solat, kita hampir dengan Allah. Kita seolah-olah berbicara dengan Allah. Kita sedang bermunajat dengan Allah, bermula daripada takbir Allahu Akbar solat sampai pengakhiran solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tetapi dalam salat tersebut ada tempat yang paling dekat, yang paling hampir kita dengan Allah. Walaupun secara keseluruhan kita dekat dengan Allah, tetapi yang dekat, yang paling dekat daripada dekat, masa kita sujud. Kan kita salat ada qiyam, rukuk, i'tidal, duduk di antara dua sujud, semuanya dekat kita dengan Allah. Tetapi yang paling dekat lagi di antara yang dekat tersebut, masa sujud. Ini merujuk kepada hadis riwayat Imam Muslim, bersumberkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Yang bermaksud paling hampir, paling dekat hambaku denganku ketika seseorang itu dalam keadaan sujud. Nabi menjelaskan, Nabi menerangkan tentang Tuhan dengan hambanya yang sedang salat. Seolah-olah mafhumnya, tahu tak kamu hai para sahabat, wahai para umatku, ketika seseorang yang sedang salat dia dekat dengan Allah, tetapi yang paling dekat lagi masa sujud. Nabi gunakan kalimat aqrab. Ini kalau kita mengaji dalam ilmu nahwu wa sarf, aqrab itu isim tafdil. Apa maksud isim tafdil? Dekat tapi lebih dekat. Contoh macam ahsan fi taqwim. Allah menciptakan manusia ni berbanding dengan makhluk ciptaannya yang lain, manusia ni ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian, berbanding dengan makhluk ciptaan yang lain, manusia. Nah, kembali pada hadis tadi, sujud paling dekat, paling hampir kita dengan Allah. Maka saranan Nabi, fa'aktsirud doa, perbanyakkan olehmu doa. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita barangkali masa sujud kita bertasbih, betul? Apa tasbih yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la. Hadis riwayat Imam Muslim, bersumberkan daripada Hudzaifah Ibnul Yaman, tapi tambahan daripada Imam Abu Daud, wa bihamdih. Artinya kita boleh baca Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu kekerapan yang kita baca, tapi kita juga boleh baca doa selain daripada tasbih ni. Apa dia? Hadis riwayat Imam Muslim bersumberkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata di Aisyah, aku kerap mendengar Nabi ketika salat masa rukuk dan sujudnya, Nabi baca Subuhun qudus rabbul malaikati waruh. Artinya masa rukuk dan sujud, tak kira solat fardukah, solat sunatkah, dia bersendiriankah atau berjemaah, status imam atau makmum, dia boleh baca masa rukuk dan sujud Subuhun qudus rabbul malaikati waruh.
Kita yang barangkali ni, yang tak pernah dengar ni, kalau ada sahabat kita baca zikir ni, jangan pula kita menyalahkan dia. Tiba-tiba katalah kita sedang rukuk, kita sedang sujud, doa tadi boleh dibaca ketika rukuk dan sujud. Tiba-tiba kita terdengar sahabat kita di sebelah, Subhan qudus rabbul malaikat waruh. Kita dah jadi tanda tanya. Habis solat kita pun tegur, maaf nak tanya sikit, you ni mazhab apa? Kita tanya mazhab apa? Kenapa pula you tanya? Mazhab Syafi'i? Mana ada Imam Syafi'i ajar begitu? Betul kan? Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selama mana Nabi pernah baca dan Nabi pernah mengajar, kita boleh beramal. Begitu juga Nabi pernah baca tasbih, doa, zikir yang lain masa rukuk dan sujud. Hadis ini juga riwayat Imam Muslim. Bersumberkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kadang-kala aku mendengar Nabi bertasbih, berdoa ketika rukuk dan sujudnya. Bacaan Nabi, tasbih Nabi, zikir Nabi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Nah, bermaksud kalau ada sahabat kita nanti masa rukuk, masa sujud, dia baca doa ni lain daripada yang pernah kita baca. Kita kan kalau rukuk subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la. Kita one way, dulu, kini, sekarang, selama-lamanya, wallahu a'lam. Walhal boleh kita memperbagaikan semua, ada hadis. Katalah ada sahabat kita nanti dibaca masa rukuk atau sujud, subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma ghafirli. Betul tak? Betul. Salah tak? Tidak. Sama juga, maaf, kalau ada sahabat kita solat tarawih 8 rakaat. Betul tak? Betul. Kalau dia solat 20, betul. Kita tak boleh kata, maaf, you solat 8 rakaat tu bukan tarawih, tu qiyamul lail. Siapa yang kata? Keliru memahamkan hadis. Kalau you buat 8 rakaat tu bukan tarawih, qiyamul lail. Kalau tarawih kena 20 rakaat, siapa yang kata? Mungkin tuan-tuan faham kot, diviralkan. Saya nak bagi tahu mudah aja, keliru. Dalam hadis Nabi sebut begini, fahamkan betul-betul. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini kita tak perlu terjemah, semua orang dah tahu. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bersumberkan daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi yang pertama ranking, yang banyak memberikan hadis, 5374. Dia masuk Islam tahun yang ke-7 Hijrah, ketika berlaku peperangan Khaybar. Faham? Hadis tadi Nabi sebut man qama, barang siapa yang mendirikan solat pada malam Lailatul Qadar, iman dan mengharap keridhaan Allah, dan saya diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Faham hadis ni? Faham. Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala diwafat tahun 676 Hijrah. Yang dimaksudkan man qama, barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni hanya berlaku dalam bulan Ramadan. Lailatul Qadar dia tak berlaku melainkan Ramadan je. Lalu Nabi sebut barang siapa yang mendirikan salat, kata di Imam An-Nawawi, qama itu adalah at-tarawih. Faham tak? Ringkas dan kesimpulannya, bulan Ramadan kita buat solat pada waktu malam namanya tarawih. Selain daripada Ramadan, dia tak dinamakan tarawih, qiyamul lail atau tahajud. Faham? 8 rakaat pun tarawih, 20 pun tarawih, 36 rakaat pun tarawih, 41 rakaat pun tarawih. Tuan-tuan cuba rujuk dalam kitab Fathul Bari, karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau wafat tahun 852 Hijrah.
Coba rujuk dalam kitab Syarah Muslim. Sahih Muslim disyarahkan oleh Imam An-Nawawi. Tadi saya dah sebut beliau wafat tahun 676. Saya nak ringkas je bab doa ni kita boleh selesai lagi, supaya jangan timbul kekeliruan. Ustaz, kami buat 8 rakaat Ustaz, apakah kami tak tarawih? Tidak, tetap tarawih. Baik, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, saya nak ringkas saja. Hadis ini tidak ada ulama yang mentaifkan, bersumberkan daripada Aisyah radhiyallahu an. Apa kata dia nanti? Bila sahabat Nabi Abu Salamah sahabat ditanya dekat Aisyah, sama-sama ranking sahabat, tapi Aisyah ni lebih dekat lagi dengan Nabi sebab Aisyah ni isteri Nabi. Apa pertanyaan Abu Salamah dekat Aisyah? Aku nak tahu berapa bilangan rakaat Nabi solat pada waktu malam. Itu je soalannya. Lalu Aisyah jawab, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaatan. Adalah Nabi solat pada waktu malam sama ada Ramadan ataupun bukan daripada bulan Ramadan tak lebih daripada 11 rakaat. Faham tak? Maksudnya Ramadan kah tak Ramadan, Nabi solat pada waktu malam 11 rakaat ya, tak lebih. Okey. Faham hadis ni? Selesai satu bab. Maksudnya Aisyah meriwayatkan, melihat, mengetahui, oh 11 rakaat suamiku solat. Baik. Adapun a'immatul mustahidina arba'ah, imam yang 4. Tuan-tuan ibu-ibu rujuk dalam Kitabul Fiqh alal Mazahibil Arba'ah. Kitab fiqh menurut perundangan 4 mazhab. Siapa yang mengarang? Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Saya memiliki kitab tersebut. Imam yang 4 Abu Hanifah wafat 150 Hijrah. Imam Malik wafat di Madinah tahun 179 Hijrah. Imam Syafi'i wafat di Mesir tahun 204 Hijrah. Imam Hambali Ahmad wafat di Baghdad tahun 241 Hijrah. Maaf, 261 Hijrah. Keempat imam ini berpendapat salat tarawih, sebut je tarawih, ianya berlaku dalam bulan Ramadan, aisyuruna rakaatan, 20 rakaat. Timbul pertanyaan, apakah Imam Hanafi, Malik, Syafi'i dan Hambali dia tak mengetahui yang hadis yang Aisyah menyebut Nabi salat pada waktu malam Ramadankah atau selain Ramadan tak lebih daripada 11 rakaat? Apakah mereka tak menemui hadis ni? Jawapannya jumpa, menemui, tetapi mereka menggunakan hadis yang kedua. Kerana hadis yang kedua, qaul, perkataan Nabi. Tadi fi'li, perbuatan Nabi. Aisyah melihat. Qaul Nabi, perkataan Nabi, hadis ini riwayat Imam Muslim, bersumberkan daripada Abdullah ibn Umar. Siapa dia Abdullah ibn Umar? Sahabat Nabi, ranking yang kedua, yang banyak meriwayatkan hadis. 2630. Dalam hadis tu kata Abdullah ibn Umar, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Hadis ni juga tidak ada ulama yang mentaifkan sebab dia riwayat Muslim. Apa kata dia Nabi? Salatul lail masna masna. Fa iza khifta as-subha fa'autir biwahidah. Fahamkan betul-betul hadis ni. Yang bermaksud salat pada waktu malam ni 2 rakaat, 2 rakaat. Salat malam ni 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau kamu bimbang berlaku subuh, lakukan witir yang terakhir. Maksudnya salat malam ni tak kira Ramadan ke tak Ramadan, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat. Tiba-tiba ini mungkin nak subuh dah kot. Maka arah Nabi fa'autir biwahidah, lakukan yang terakhir witir 1 rakaat. Artinya hadis yang kedua ni Nabi tidak membatasi berapa banyak bilangan rakaat solat pada waktu malam Ramadan atau selain Ramadan. Faham? Ibarat kata 4 imam ni berpendapat bulan Ramadan ni lebih-lebihlah sikit kita beramal.
Kalau tak Ramadan tu gagahlah sikit, sebab Ramadan ni bulan meraih pahala. Rahmat Allah, kasih sayang Allah berlipat ganda, lebih-lebihlah sikit ibadah. Faham? Nah, begitu juga salah satu pendapat Imam Malik. Salat tarawih 36 rakaat. Demikian juga pandangan pendapat Umar Abdul Aziz, khalifah kerajaan Bani Umayyah yang ke-8. Beliau wafat tahun 101 Hijrah. Beliau seorang tabi'in. Imam At-Tirmizi wafat tahun 279 Hijrah berpendapat tarawih ini 41 rakaat. Maksudnya 8 rakaat pun tarawih, 20 pun tarawih, 36 pun tarawih, bahkan lebih daripada itu. Faham? Kita tak boleh kata buat 8 ni bukan tarawih. Siapa yang kata? Ya, keliru memahamkan hadis man qama lailatul qadri. Salat malam Lailatul Qadar, ulama memahamkan itu tarawih. Wallahu a'lam. Yang 20 rakaat ni bukan ittifaq. Dia sekadar jumhur. Kalau jumhur ni maksudnya majoriti 70%. Kalau ittifaq 100%. Faham? Sebab itu ada ulama yang memilih 8 rakaat merujuk kepada fi'li, perbuatan Nabi. Ada ulama yang memilih, yang majoritinya memilih 20 kerana hadis qaul Nabi. Bermaksud 8 pun hadis, 20 pun hadis, cuma bezanya ni fi'li, perbuatan, ni perkataan. Boleh buat begini, boleh buat begini. Faham? Kerana yang dikatakan hadis itu ma'udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, perkataannya, perbuatannya dan pengakuannya. Itu yang dikatakan hadis, yang dikatakan sunnah. Faham? Oleh sebab itu, kita jangan salah menyalahkan. Yang buat 8 diperhati, tengok ni apa ni pasal buat 20, mana ada Nabi buat 20? Subhanallah, you kurang faham. Nabi ada sebut dengan kau. Yang 20 pula jangan pernah tengok. Pasal apa? Buat 8 malasnya. Dah tua-tua macam ni, lebih-lebih lah sikit ibadah. Bukan masalah tua. Dia nak buat 8 silakan. Kawan ni nak buat 20 nak lebih sikit, silakan. Jangan salah menyalah. Allahu Akbar. Sebab itu saya masih ingat di zaman Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna. Anak muridnya ada 2 kumpulan, 2 kelompok. Ada satu kumpulan kata tarawih ni 8, satu kumpulan lagi tak 20. Nabi panggil tuan guru mereka Hasan Al-Banna untuk menyelesaikan mana satu yang benar, mana satu yang betul, mana satu yang salah, yang tidak tepat. Bila ditanya soalan tu ringkas saja, apa Imam Hasan Al-Banna jawab? Sembahyang sunat tarawih namanya sunat. Menjaga perpaduan daripada perpecahan, tuduh menuduh, kata mengata. Menjaga perpaduan hukumnya wajib. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dibaca ayat Quran. Surah Ali Imran, juzuk yang keempat ayat 103. Berpegang teguh dengan agama Allah, jangan berpecah belah. Menjaga perpaduan wajib. Salat tarawih ni 8 pun sunat, 20 pun sunat. Ittifaq. Kesepakatan para ulama kata sunat, tak ada ulama kata wajib. Faham? Buat 8 pun sunat, buat 20 pun sunat. Hormat menghormati di antara satu sama lain. Full stop. Baik, kita selesai bab. Kembali pada hadis tadi, saya nak ambil sikit lagi maksud. Kan Nabi sebut solat kita dekat dengan Allah, tapi yang lebih dekat sujud. 10 hari yang terakhir ni Lailatul Qadar. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari bersumberkan daripada Abu Hurairah, mula-mula Nabi sebut umum dah. Rujuk dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Nabi tak ada sebut witir. Cari olehmu Lailatul Qadar 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Full stop.
Kata malam ganjil Ustaz, nanti dulu. Hadis ni umum, kemudian ada hadis yang lain mentakhsiskan. Nabi sebut hadis yang kedua, taharrau lailatul qadri fil witri. Baru Nabi sebut. Tadi 10 hari yang terakhir, hadis yang kedua Nabi sebut, cari olehmu lailatul qadar fil witri, malam ganjil. Malam ganjil, malam bila? Minal awakhiri Ramadan, fil awakhiri min Ramadan, 10 hari yang terakhir. Dah untung sikit, tadi 10 yang terakhir. Kalau ganjil 5 je, 21, 23, 25, seterusnya 29. Imam Asy-Syafi'i berpendapat Lailatul Qadar ni malam 21 dan malam 23. Dia selang-seli, kalau tak 21, 23, kalau tak 23, 21. Ala kulli hal tu banyak perbahasan para ulama, kita bukan nak cerita bab tu. Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya dekat Nabi. Hadis ni riwayat Imam At-Tirmizi Al-Hakim. Boleh merujuk dalam kitab Subulus Salam karangan Imam As-San'ani. Beliau wafatan 1182 Hijrah. Ay alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha. Aisyah pernah tanyakan Nabi, sekiranya aku menjumpai Lailatul Qadar, apa doa yang perlu ku pohon ke Allah? Maksudnya doa ni permohonan, kerana permohonan aku ni Allah akan makbulkan, mustajab. Kerana Lailatul Qadar ni malam perayaan bagi malaikat, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kita sedia maklum. Kalau aku jumpa Lailatul Qadar ni, apa doa yang aku nak baca? Apa Nabi ajar? Nabi tak ajar kamu minta jadi kaya, jadi orang yang berkedudukan, berjabatan besar, berpangkat, berpengaruh, tidak. Tapi Nabi ajar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi ajar ringkas pasal supaya mudah para sahabat dan umatnya di kemudian baca, pahamkan, hafal. Wahai Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka kepada orang yang memohon keampunan kepadamu, ampunkanlah daku. Pasal apa Nabi ajar doa ni? Pasal apa tu? Sebab kita ni jadi bahagia dunia akhirat. Kita hidup ni bukan dunia sahaja, berakhir dengan kematian, pasti. Betul. Kita jadi bahagia ni, selamat sejahtera, aman, damai, hidup dunia dan akhirat kelak. Sebab apa? Dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang telah kita lakukan, Allah telah mengampuninya. Dunia lagi Allah dah ampun. Sebab itu kita jadi rilis bahagia. Pasal dosa ni kalau kita buat Tuhan tak ampun, ya Allah, kita rasa macam sesak nafas. Wal ithmu mahaka fi sadrika. Yang dosa ni kata dia Nabi, mahaka, sesuatu yang menjadi serabut fi sadrika, dalam dada kita jadi tak karuan. Kalau kita tipu satu wang ni, kita dapat mengacu, ya Allah aku tipu dia, dia boleh tahu yang aku tipu dia, kita rasa tak tenteram, betul. Alamak, tembelang aku dah pecah, aku tipu dia. Jadi tak karuan. Coba kalau kita bersifat as-sidqu, benar, kita tak heran. Alamak, tembelang aku dah pecah. Ya, aku tipu dia, dah tahu aku tipu dia pun dah tahu aku ni menipu dia, aku tipu wak, ya Allah. Nampak. Kita jadi bahagia ni sebab dosa yang pernah kita lakukan Allah dah hapuskan dunia, bahkan di hari akhirat natijah rezatnya masuk syurga. Betul. Coba kalau Allah tak ampunkan dosa kita, ya Allahu Akbar. Apa arti kekayaan, kemewahan, kesenangan, kedudukan, pangkat, pengaruh, tapi hidup bergelombang dengan dosa? Hidup tak ada bahagia. Besok di hari akhirat Allah campak dalam neraka. Pasal dosa yang pernah dibuat Allah tak ampun. Sebab itu malam Lailatul Qadar ini dulu dalam sujud. Kita boleh habis lagi 2-3 minit lagi ya. Dalam sujud apa Nabi ajar? Selepas kita tasbih subhana rabbiyal a'la, atau subhan qudus rabbul malaikatu waruh, atau subhanakallahumma rabbana hamdik Allahumma firli, kita baca satu doa. Doa ni hadis riwayat Imam Muslim, bersumberkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata dia Nabi? Nabi baca doa ni, Allahumma firli dzambi kullahu
diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyata wa sirrah. Cuba fahamkan betul-betul, maknanya sangat hebat. Wahai Allah, ampunkanlah dosaku secara keseluruhan. Dosa yang halus, dosa yang kasar, dosa yang awal, maksudnya dulu aku bermula daripada balik dah buat dah macam-macam dosa. Masa balighah buat, ampunkan dosa yang awal, wa akhirahu, dosa yang terakhir, advance. Kita tak tahu umur kita bila kita wafat, 60-an, 50-an, tapi kita dah advance. Setiap kali solat, masa sujud minta dosa yang awal, masa aku balik, dosa yang akhir, dosa yang zahir, wa alaniyah wa sirrah, dan dosa yang tersembunyi. Setiap kali kita sujud, kita dekat dengan Allah, yang ni dulu kita minta. Boleh tak kita zahirkan dengan lisan? Boleh. Pasal Nabi ajar. Masa bila kita nak baca sujud yang terakhir. Kan bila kita solat ni banyak kali sujud. Rakaat pertama ada 2 kali sujud, rakaat kedua 2 kali sujud lagi. Yang terakhir sebelum baca tasyahud akhir. Sujud sekali je baca. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahumma fir li dhanbi kullahu diqqahu wa jallahu wa awwal wa akhirahu wa alaniyatu sirrah. Sesuai dengan doa yang Nabi ajar bila kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah, doa sujud ni kita baca ala tul. Kalau orang Arab Mesir dia sebut ala tul, berkekalan, berpanjangan. Malam ni kita baca sampai bila-bila. Jangan bulan Ramadan je kita baca. Habis Ramadan kan kita kekalkan setiap kali kita solat. Apa jenis solat yang kita lakukan? Kita imamkah, kita makmum, bersendiriankah, kita baca doa. Pasal bila kita baca doa ni, Allah makbulkan doa kita. Selamat kita, bahagia kita dunia, bahkan hari akhirat kelak. InsyaAllah kita sambung kuliah kita di masa yang akan datang. Apa yang baik kita amalkan, yang tidak baik kita istighfar, memohon keampunan kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.